Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 ingin membentangkan projek akhir idea inovasi sosial yang bertajuk Siswa Prihatin. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan sekerja saya dalam menjayakan projek ini. Kumpulan 9 terdiri daripada 7 orang ahli iaitu Lutfi Ashraf, Amirul Nazrin, saya Fatin Syazwani, Daniel Azman, Tu Lap Liang, Akmal Rizal dan Muhammad Nawi. Sekarang kita teruskan dengan sesi pengenalan yang akan disampaikan oleh Amirul Nazrin. Assalamualaikum, saya Amirul Nazrin akan membentangkan bahagian pengenalan berkenaan siswa prihatin. Siswa prihatin adalah tema yang dipilih bagi mencurahkan rasa keprihatinan siswa terhadap rakyat yang terkesan dengan wabak pandemik coronavirus 19 COVID-19. Pemilihan tema ini melambangkan keprihatinan siswa terhadap rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Siswa prihatin turut mencerminkan usaha kalangan siswa dan juga rakyat secara perseorangan yang berganding bahu bagai umpama aur dengan tebing dalam menangani penyebaran wabak pandemik coronavirus. Siswa prihatin ini wajar diperluaskan, maknanya terhadap keprihatinan semua siswa terutamanya di kalangan siswa di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM terhadap sejarah tanah air. Memahami, menghayati dan menghormati sejarah akan mengeratkan lagi hubungan dan mencegah konflik antara kaum dan martabat. Generasi muda hari ini banyak memperkatakan isu-isu semasa di media sosial tanpa memahami akar umbi sesuatu isu. Umpama celik ranting, buta akar apabila diperkatakan sesuatu perkara yang telah dipersetujui secara bersama. Serangan wabak COVID-19 yang bermula pada Februari 2020 di negara ini telah memberi kesan kepada pelbagai aspek kehidupan termasuk sosioekonomi, individu dan negara. Ini merupakan satu bentuk ancaman yang baru terhadap negara dan dunia dalam senyap ibarat musuh dalam selimut. Walaupun pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membebaskan negara daripada ancaman wabak ini. Sehingga kini usaha tersebut telah menunjukkan hasil yang memperangsangkan. Siswa boleh dikatakan antara aset masa depan yang diharapkan negara kerana siswa berkebolehan dalam pelbagai aspek, bukan sahaja dari segi pembelajaran semata-mata. Oleh itu, wujudnya siswa prihatin berkeupayaan mengangkat martabat siswa dalam masyarakat dan membantu negara menjadi negara yang bermanggun. Oleh itu, siswa prihatin juga berlandaskan konsep sepenuhnya kita jaga dengan berpadukan aplikasi kita jaga. Aplikasi ini berfungsi sebagai forum antara memerlukan bantuan dan masyarakat yang ingin memberikan bantuan. Oleh itu, siswa prihatin mengambil kesempatan ini berbakti dan menonjolkan keprihatinan antara kalangan suazah yang juga bakal ditempatkan di sekitar masyarakat setelah menamatkan pembelajaran mereka kelak. Oleh itu, mereka juga modus operandi siswa prihatin ini dengan menggerakkan beberapa pelajar UTM ke kawasan memerlukan berpadukan aplikasi kita jaga. Ini dihaskan di kawasan Johor Bahru. Kumpulan ini terdiri daripada 7 orang di mana 4 siswa dikerahkan turun padang dan selainnya akan mengumpul data yang memerlukan. Tugasan mengumpul data bukan sahaja mencari orang yang memerlukan bantuan, tetapi mereka juga berkeupayaan menyampaikan info kepada siswa yang dikerahkan ke tempat kejadian dan si memerlukan bantuan, seperti memberitahu lokasi tempat tinggal mereka dan memberitahu bantuan dan penyampaian segala keperluan yang diperlukan kepada kumpulan yang dikerahkan. Antara barangan keperluan yang disediakan adalah barangan keperluan asas seperti susu bayi, lampin, sardin, beras dan sebagainya. Oleh itu, kumpulan pengumpul info perlu mengambil catatan terlebih dahulu daripada mereka yang memerlukan supaya apa yang ingin diberi
bantuan adalah bermakna bagi mereka. Kuantiti yang diberikan adalah sama rata kepada semua yang memerlukan dan tiada lebihan atau kekurangan disampaikan bantuan tersebut. Oleh kerana status siswa yang tiada sumber pendapatan, program ini telah mengambil inisiatif untuk mencari dana sendiri dari pemberian dan dengan mengumpul sebanyak mungkin data tersedia dari aplikasi Kita Jaga. Setengah masyarakat di aplikasi Kita Jaga yang ingin memberi bantuan mempunyai dana yang cukup besar tetapi tidak mempunyai masa dan keadaan yang tidak mengizinkan apabila segelintir daripada mereka mengalami harian yang sibuk dengan pekerjaan. Seterusnya, kumpulan dari ahli kami yang mengumpul data juga akan mencari dana tersebut dari aplikasi tersebut dengan cara seperti yang dikatakan. Akhir sekali, program Siswa Prihatin juga bukan sahaja dapat diangkatkan martabat seorang siswa, malah akan diberi kepercayaan sepenuhnya oleh masyarakat sekeliling dalam hal pembahagian bantuan. Okey, itu saja dari saya daripada bahagian pengenalan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nabi bin Aun Kasim. Saya akan membentangkan penyataan masalah dalam projek kami. Sebelum wabak COVID-19 melanda, ketidakcukupan makanan sudah menjadi satu masalah di peringkat global. Lebih 820 juta orang terlibat, bermakna satu daripada setiap 9 penduduk dunia menghadapi masalah tidak mempunyai makanan yang mencukupi. Ekoran wabak ini dijangka lebih ramai lagi penduduk dunia tidak cukup makanan. Kumpulan yang paling terjejas adalah golongan miskin bandar, penduduk kawasan terpencil, individu yang hilang pekerjaan dan pekerja tidak formal. Di negara kita, walaupun pada umumnya tiada isu yang signifikan berkaitan sekuriti makanan di peringkat nasional di mana Malaysia berada di tangga ke-28 daripada 113 buah negara dalam Indeks Sekuriti Makanan Global 2019, namun masih terdapat isu ketidakcukupan makanan di peringkat isi rumah. Setakat ini kesan wabak 19 terhadap sekuriti makanan belum diketahui sepenuhnya. Gangguan dalam rantai makanan adalah minimum kerana bekalan adalah mencukupi dan stabil kecuali di kawasan terpencil. Pada masa ini, kekurangan bekalan makanan bukanlah satu masalah, tetapi isu adalah pengedaran dan pergerakan makanan itu sendiri. Namun, ini semua bergantung pada kemampuan institusi dan mekanisme luar jangka dan dana untuk menyokongnya. Oleh yang demikian, sebagai menyelesaikan isu di atas yang telah dikemukakan, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengadakan aktiviti dalam mengutip sumbangan dari masyarakat yang sudi menyumbang, mengumpul data dan golongan masyarakat, membeli makanan mengikut keperluan daripada data masyarakat yang memerlukan dan pengagihan barang bantuan secara berperingkat akibat penularan COVID-19. Pengumpulan data akan melalui aplikasi Kita Jaga dan juga informasi masyarakat sekeliling. Nama projek ini ialah Siswa Prihatin. Terdiri daripada mahasiswa, masyarakat sekeliling serta golongan yang terkesan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkesan. Hasil daripada projek ini ialah dapat meringankan beban kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Kedua, memberi kesedaran kepada mahasiswa bahawa yang pentingnya hidup bermasyarakat. Akhir sekali, menjadi mahasiswa sebagai contoh kepada masyarakat sekeliling dalam membantu antara satu sama lain. Itu saja dari saya dalam penyataan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Akmal Rizal bersama kawan saya Muhammad Alfi Ashraf. So, kami akan membentangkan mengenai cadangan idea dan inovasi sosial dalam kami menjalankan program Siswa Prihatin. Okey, bagi melaksanakan program Siswa Prihatin ini, kita telah bentukkan satu organisasi yang mana ada 7 orang pelajar, iaitu tergolong pada saya sendiri, Akmal Rizal, Muhammad Alfi Ashraf, Muhammad Nawi,
Tu Lip Liang, Muhammad Daniel Azman dan Nofatin Sazazuni, dan diketuai oleh Amirul Nazrin. So ini adalah carta organisasinya. Okay. Setiap kumpulan telah diberikan tugas. So tugasan untuk kumpulan yang pertama adalah untuk tugasan bagi kumpulan pertama adalah untuk mengumpul sumbangan daripada masyarakat yang sudi memberi sumbangan. Sumbangan yang diperolehi merupakan barang-barang keperluan. Dan dia terbagi kepada dua, iaitu barang kering dan barang basah. Barang kering seperti beras, bawang merah, tin sardin, biskut, roti dan sebagainya lah. Manakala barang basah pula seperti sayur-sayuran, daging, ayam, ikan dan telur. Okay. Untuk tugasan kumpulan 2 pula, dia mengumpul data dari golongan atau keluarga yang memerlukan bantuan disebabkan terjejas akibat pandemik COVID melalui apps Kita Jaga. Data yang diambil adalah jumlah ahli keluarga, alamat rumah dan barang keperluan yang diminta oleh golongan yang terjejas akibat pandemik. Dan untuk tugasan kumpulan 3 adalah untuk mengumpul individu dari golongan masyarakat untuk menjadi sukarelawan. Golongan ini terdiri daripada golongan remaja, orang dewasa dan pelajar yang lepasan SPM 18 tahun dan ke atas. Yang ingin menjadi sukarelawan untuk membantu. Okey, semua ahli kumpulan ditugaskan untuk beli bahan-bahan makanan mengikut keperluan berdasarkan data yang kita perolehi berdasarkan aplikasi Kita Jaga tu. Dan kemudian ini untuk kita elakkanlah daripada berlakunya pembeziran dan ataupun untuk elakkan daripada ada bahan yang kita perlukan tapi benda itu tak mencukupi macam tu. Okey, seterusnya setiap kumpulan juga bertugas untuk mengagihkan bahan-bahan atau barang keperluan ni kepada secara berperingkat. So setiap kumpulan tu kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3 ni dia berikan kawasan yang berbeza untuk supaya proses pengagihan tu jadi mudah dan lancar dan cepatlah. So hasil yang terdapat dari aktiviti ni terbagi kepada 3 iaitu jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Ya. Untuk jangka pendek dapat meringankan beban kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Jangka sederhana memberi kesedaran kepada mahasiswa bahawa pentingnya hidup bermasyarakat. Dan jangka panjang menjadikan mahasiswa sebagai contoh kepada masyarakat sekeliling dalam membantu antara satu sama lain. Melalui pelaksanaan program Siswa Prihatin, masyarakat seperti golongan dewasa, siswa dan remaja dapat menunjukkan semangat kerjasama, simpati dan empati dengan melakukan aktiviti ini. Itu saja daripada saya dan Akmal tentang cadangan, idea dan inovasi sosial. Terima kasih. Okay, nama saya Dor Liang. So, saya akan yang sambung yang part yang perbincangan. Yang point yang pertama, yang seperti yang semua tahu, siswa yang prihatin memerlukan jangka masa yang panjang untuk yang siswa memberi bantuan kepada yang masyarakat-masyarakat. Oleh sebab itu, organisasi kerajaan maupun bukan yang kerajaan telah banyak mengambil inisiatif terutamanya dengan menggerakkan program IKF Bantuan Perlindungan Ekonomi Rakyat Malaysia. Lepas tu, menurunkan Perdana Menteri, kerajaan menyediakan tambahan sebanyak 1 bilion merangkumi hampir yang 800 juta
kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan agensi-agensi lain yang terlibat. Lepas tu, kerajaan mereka telah meninggalkan bebas rakyat yang terkesan. Bajet membentangkan beruang untuk unit untuk mengalihkan dana dan pembelajaran awam negara untuk memenuhi sasaran iklim global sambil turut membantu ekonomi mereka pilih. Lepas tu, beliau memberitahu pada itu pakar berkolaborasi dengan kesemua bantuan dan yayasan setiap ada di institusi belajar tinggi IPT. So, Perdana Menteri memberitahu dengan tertumbuhnya yayasan ini, Majlis Perwakilan Pelajar MPP bertanggungjawab memastikan tiada rakan yang memerlukan bantuan tersisih daripada yang dibantu. Terima kasih. Bagi penutup, terdapat beberapa aktiviti yang telah dijalankan oleh pasukan semasa dalam proses dan usaha untuk menjaga projek ini. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh semua pasukan termasuklah membeli makanan, barangan keperluan harian dan barang-barang yang berkenaan, dan akhir sekali menderma sedikit sebanyak kepada golongan yang memerlukan tidak mengira usia muda ataupun tua. Daripada pendapat dan sudut pandangan pasukan kami bersama, kami amat bersetuju bahawa idea siswa prihatin ini mempunyai banyak kebaikan dan manfaat kepada semua orang dan masyarakat setempat. Pertama sekali, yang dilakukan adalah dengan membantu golongan memerlukan, kita boleh meringankan sedikit sebanyak beban yang dipikul oleh golongan yang memerlukan. Kemudian dengan cara ini, kita dapat melihat dan memahami kesusahan dan keperitan yang dialami oleh mereka yang terkesan. Seterusnya, kami mengagihkan segala barang keperluan harian mengikut kemampuan kami. Barang yang diagihkan mestilah adil dan sama agar tidak berlaku kesalahpahaman atau sikap pilih kasih ketika memberi pertolongan. Seterusnya, kami melawat ke rumah mereka yang terjejas untuk melihat dan memahami kesusahan yang dialami oleh mereka. Semangat perkhidmatan komuniti yang positif oleh seluruh pasukan telah tunjukkan dalam sepanjang proses aktiviti ini berjalan. Program ini seperti siswa prihatin ini adalah salah satu aktiviti di mana setiap orang harus memberi dan menerima dalam proses membesar dan matang dalam hidup. Dengan melakukan aktiviti ini, pada masa yang sama dapat memupuk nilai murni yang baik seperti prihatin, sabar dan saling memahami dalam setiap diri masing-masing. Aktiviti ini juga menyumbang pada hasil di mana lebih ramai orang tak kira muda ataupun tua akan rasa lebih bersyukur dengan segala apa yang mereka ada, dan dengan itu mereka akan lebihkan memberi kepada golongan yang memerlukan. Sekian dilampirkan video siswa prihatin. Terima kasih.